بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bagi kita jumpa hari ini dengan buku Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Salihin, dan kita dah sampai bab nombor kelima, dan bab kelima ni dah mula sebenarnya minggu lepas, dan kita dah sampai hadis yang ke-6. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام النووي أنه قال في كتابه في باب المراقبة، قال: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأما الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة فقال: بارك الله لك فيها. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب العالمين. Hadis as-sadis, maksud hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang daripada umat Bani Israel, seorang sopak, seorang botak dan seorang lagi buta. Mereka bertiga ini diuji oleh Allah. Lalu Allah mengutuskan seorang malaikat, yang ini menjelma dalam bentuk rupa manusia. Maka didatangi malaikat itu kepada lelaki bersopak, lalu berkata, apakah perkara yang paling engkau sukai? Dia menjawab, warna dan kulit yang baik, dan dihilangkan daripadaku penyakit yang menyebabkan orang ramai menjauhkan diri dan benci kepadaku. Malaikat itu pun menyapu ke atasnya, lalu hilanglah, yang ini sembuhlah penyakitnya itu, dan digantikan dengan warna dan kulit yang baik. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah harta yang paling engkau sukai? Lelaki itu menjawab, aku suka unta, atau dia berkata lembu. Perawi ragu-ragu sama ada unta atau lembu. Lalu diberikan kepadanya unta betina yang sedang bunting sambil berdoa, semoga diberikan kepadamu keberkatan oleh Allah pada unta ini. Kemudian malaikat yang menjelmakan dirinya sebagai seorang sambung ya Syekh Adib. di sini dia kata al-ibilu atau qala al-baqar. Ni ar-rawi, yang perawi hadis ni dia bersyak di antara dua perkataan. Dia tak tahu Rasulullah, dia dengar dia daripada Rasulullah. Rasulullah sebut al-ibil iaitu unta, atau al-baqar iaitu lembu. Dia tak tahu macam mana. Tapi ada satu riwayat yang dekat sahih al-Imam al-Bukhari, dekat sana dia dah confirm itu adalah al-ibil, maknanya unta. So dekat riwayat al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari tidak ada syak sebenarnya. Tapi di sini ada syak. Walaupun al-Imam Nawawi di sini dia tulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya dua-dua al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Tapi Imam Nawawi kalau dia nak kumpul dua riwayat, dia akan tulis apa yang lagi umum. Yang berkataan boleh syumul untuk dua riwayat. So maknanya yang di sini yang sahih al-Bukhari maknanya al-ibil sahaja. Kenapa saya dah sebutkan macam tu atau dah bagi tahu macam tu tadi? Sebab ada satu faedah yang saya akan bagi tahu nanti, insya-Allah. Naam, sambung. Kemudian malaikat yang menjelmakan dirinya sebagai seorang lelaki datang kepada lelaki yang berkepala botak dan berkata, apakah perkara yang paling engkau sukai? Lelaki itu menjawab, rambut yang elok dan dihilangkan daripadaku yang botak ini, yang menyebabkan orang ramai menjauhkan diri dan benci kepadaku. Lalu malaikat itu menyapu kepalanya, tiba-tiba tumbuh rambut yang elok. Kemudian ditanya kepadanya lagi, apakah harta yang sangat engkau sukai?
Jawabnya, aku suka lembu. Lalu diberikan kepadanya lembu yang sedar bunting sambil berdoa, semoga diberikan keberkatan oleh Allah pada lembu ini. Ya, so maknanya semua orang dia tak suka sakit sebenarnya. Atau apa-apa benda yang kita nampak macam buruk atau macam tak cantik, semua orang dia, semua manusia macam tu. So apa yang mereka minta itu sebenarnya biasa, semua orang dia suka. Tapi daripada mula-mula, kenapa Rasulullah nak menceritakan 3 orang Bani Israel itu? Itu sebenarnya Rasulullah dia nak mencerita, tapi dalam masa yang sama ada satu contoh kepada kita yang apa boleh ikut, apa yang tak boleh ikut atau jangan ikut dia. Okey? Kita akan sambung dengan orang yang ketiga. Qala fa'ata al-a'ma faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik? قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم قال فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Kemudian malaikat datang pula kepada lelaki yang buta lalu berkata, apakah perkara yang paling engkau sukai? Lelaki itu menjawab, aku suka supaya disembuhkan dan diberikan kembali penglihatanku, supaya aku dapat melihat manusia. Malaikat pun menyapu matanya, lalu Allah mengembalikan penglihatan lelaki itu. Kemudian ditanya lagi, apakah harta yang engkau sukai? Jawabnya, aku suka kambing. Lalu diberikan kambing yang sedar bunting. Semua binatang-binatang itu membiak. Kemudian setiap orang mempunyai ladang ternakan sendiri yang masing-masing dipenuhi dengan unta, lembu dan kambing. Ya, so maknanya setiap orang daripada 3 itu dia dah dapat apa yang dia berminat. Allah bagi dia. Dan dengan barakah, bukan yang Allah bagi dia, tapi malaikat itu dia bagi dia satu doa, dia doa kepada dia, ya Allah bariklah, ya Allah berkatlah kepada dia. So semua dapat yang sama. Apa yang dia minta bagi, apa yang dia berminat dapat, apa yang berkat sama dengan berkat. Okay, so sekarang kita akan tahu apa yang selepas ni, apa nanti, apa berlaku. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بك بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. Kemudian setelah beberapa lama, malaikat itu datang kepada orang yang berpenyakit sopak dengan berupa orang itu. Sebelum dia disembuhkan dahululah. Lalu berkata, aku seorang miskin yang kehabisan bekalan di dalam perjalananku. Ini jelas. Maknanya malaikat itu masa yang dia datang sekali lagi, kali yang kedua, selepas hal dia yang lama dah hilang. Sekarang dia sihat, ada banyak harta, banyak duit, apa semua. Malaikat itu datang kepada dia, tapi sama dengan sifat atau gaya yang sama untuk orang itu yang dia datang kepada dia. So malaikat yang dia tukar. Macam gaya dia atau muka dia dah tukar. Naam. Maka tidak akan sampai matlamatku pada hari ini melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudiannya dengan bantuan engkau. Aku meminta pertolongan dia sangat berhajat. Dia berhajat sangat. Itu maksud dia. Okey. Aku meminta pertolongan dengan nama Tuhan yang memberikan kepadamu warna kulit yang baik dan serta harta benda. Aku perlu seekor unta untuk meneruskan perjalananku ke tempat yang dituju. Orang itu menjawab, hak-hak orang lain masih banyak. Lalu malaikat berkata, seolah-olah aku pernah mengenali engkau. Tidakkah engkau dahulu pernah menghidap penyakit sopak di mana orang ramai menjauhkan diri daripada engkau? Lalu Allah menganugerahkan kekayaan. Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku mewarisi yang lagi fakir. Lalu Allah anugerahkan kekayaan. Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku mewarisi harta ini daripada orang tuaku. Ini daripada ayah, daripada datuk dan seterusnya ke atas. Malaikat yang menyerupai orang sopak itu berkata,
sekiranya engkau berdusta, maka Allah akan menjadikan kamu seperti mana engkau dahulu. Ini bersopak. Seterusnya, malaikat datang kepada orang yang dahulunya botak dengan rupa dan gayanya seperti orang botak itu dan berkata kepadanya seperti mana dia berkata kepada orang tadi. Lalu dijawab kepadanya seperti ia menerima jawapan daripada orang yang bersopak. Lalu malaikat itu berkata, jika sekiranya engkau berdusta, maka Allah akan menjadikan diri kamu seperti mana dahulu. So maknanya dia minta satu unta. Sebab masa itu yang malaikat itu dia bagi dia satu unta. Sama dengan orang yang kedua, dia bagi dia satu lembu. So dia minta satu lembu itu, walaupun dia dah ada banyak. Tapi sebenarnya setiap orang manusia dia ada banyak uzur. Dia kata al-huquq kathira, ramai orang yang dia minta banyak hak yang saya kena bayar, yang saya mesti bayar. Itu maksudnya. So uzur selalu ada, reason selalu ada, tak ada satu hal yang dia sesuai dengan semua orang, walaupun orang kaya. Orang kaya dia selalu dia rasa macam tak cukup, dia nak tambah. Okay? So kalau kita nak tunggu sampai hal atau keadaan yang baik dan baru bagi sedekah itu, tak dapat hal itu sampai mati sebenarnya. Nah, okay, kita akan sambung ini orang yang ketiga. Qala wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بك بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه. قال والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها وهو بمعنى نتج في الناقة. والمولد والناتج والقابلة بمعنى لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال وبالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. Kemudian malaikat datang kepada orang yang buta dahulu dengan rupa dan gayanya dan berkata, aku seorang yang miskin dan sedang dalam perjalanan dan bekalanku sudah habis untuk meneruskannya. Sudah tentu tidak akan sampai matlamatku pada hari ini melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian bantuan engkau. Oleh itu aku meminta bantuan engkau dengan nama Tuhan yang mengembalikan penglihatan kepada engkau. Lalu aku perlu seekor kambing yang semoga dengannya dapat aku sampai ke tempat yang dituju. Lalu jawabnya, sesungguhnya aku dahulu adalah buta. Lalu Allah kembalikan penglihatanku. Ambillah dan pilihlah mengikut yang engkau suka. Demi Allah, pada hari ini aku tidak keberatan memberi engkau sesuatu yang engkau ambil kerana Allah Azza wa Jal. Maka malaikat berkata, jagalah hartamu. Sesungguhnya kamu telah diuji dan berjaya di dalam ujian itu. Maka engkau telah mendapat keredaan Allah. Manakala dua orang sahabatmu yang lain telah dimurkai Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Habal artinya sebab dan usaha. La ajhaduka artinya aku tidak memberatkanmu dalam mengembalikan sesuatu. Okey, tahu ini Syekh Ahmad, Syekh Adil. Taib, so maknanya yang di sini saya akan komen beberapa komen yang insyaAllah kita akan dapat faedah. Komen yang pertama, di sini orang malaikat itu dia selalu memakai uslub yang macam ni. Dia kata fala balagha al-yawma illa billahi thumma bika. Okey. So maknanya masa yang malaikat itu dia nak minta pertolongan daripada orang itu, dia tak minta terus daripada dia. Tak. Dia kata saya minta daripada Allah thumma, kemudian seterusnya daripada kamu. Ini sebenarnya perkataan ini dia berkait dengan akidah. Ramai orang, dia kalau dia nak minta, dia kata saya minta daripada kamu terus. Dia tak ingat pada Allah SWT. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia sebutkan macam ni, ana atlubul auna min Allahi wa minka.
So dia memakai huruf waw. Huruf waw di dalam bahasa Arab bagi makna yang share, yang kongsi di antara dua benda. Contohnya, satu orang dia kata atau dia minta tolong, atau dia nak ambil satu benda daripada mana-mana, dan dia memakai waw, maknanya 5% daripada sini dan 5% daripada 50% daripada sini dan 5% daripada sini. So ni at-tashrik. So dua-dua akan share. So kalau dia memakai waw itu salah. Tapi malaikat yang di sini selalu dia memakai thumma. Kemudian atau lepas tu saya minta daripada kamu. Ni dia berkait dengan akidah. Itu panggil dia, kalau mengikuti ilmu al-aqidah, panggil dia asyirkul lafzi. Syirik dengan lafaz, dengan berkataan. So kalau kita jaga berkataan kita, itu satu adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So walaupun syirik asghar atau syirik yang kecil, atau syirik dengan bercakap sahaja yang dia macam keluar daripada mulut, kalau kita jaga, ini sebenarnya satu darjat atau satu kedudukan yang tinggi sebenarnya. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, tengok macam mana Rasulullah dia susun dia. Susun dia yang orang yang pertama dia minta unta. Orang yang kedua dia minta lembu. Orang yang ketiga dia minta kambing. So, orang yang pertama dan yang kedua mereka tak terima hak. So maknanya kalau kita makan, okey, ni boleh faham sahaja, ni bukan hukum syar'i, ni kita boleh faham. Daging daripada unta bagi satu kesan kepada badan yang tak baik sebenarnya. Sama dengan lembu. Kalau satu orang dia makan lembu, dia akan kesan kepada badan dia. Tapi kesan yang daripada kambing atau daripada biri-biri, itu baik kepada badan. Okey, jelas. So semua benda yang kita makan dia akan kesan di dalam badan. Okey, ini satu kefahaman. Okey, kefahaman yang kedua. Apa berkait dia dengan akidah atau dengan agama? Yang pertama, Rasulullah dia bagi tahu di atas kepala setiap unta ada satu syaitan. Okey? So Rasulullah dia kata kalau naik di atas unta itu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okey? Okey. Hadis itu sahaja tak habis. Lagi satu. Rasulullah dia bersabda, qala al-kibru fi ahli al-ibl. Orang yang jaga unta, orang sombong, selalu dia rasa sombong macam orang Arab. Tengok kepada orang Arab, mana-mana jumpa dia suka kalau sombong, dia suka kalau proud dengan apa-apa benda. Kalau nama dia akan kata, oh nama saya yang paling cantik. Tak ada satu orang macam nama saya. Tengok, walaupun nama yang berkataan sahaja. Okey, kenapa? Sebab mereka makan daging unta. Okey. So, qala was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Yang orang yang dia rasa macam tawadhu', yang dia rasa macam tenang di dalam hati, orang yang dia makan kambing sebenarnya. Okey. Hadis ni sahaja, ni ada lagi satu hadis, sabarlah. Ada lagi satu hadis daripada Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah, dia mengeluarkan hadis itu, dia berawi, dia kata, al-ghanamu min dawabil jannah. Kambing-kambing itu adalah, atau boleh kata biri-biri, itu daripada haiwan-haiwan syurga. Macam mana Allah turunkan dia daripada syurga, kita tidak tahu. Tapi kita percaya. Al-ghanamu min dawabil jannah. Daripada haiwan-haiwan dekat syurga. So nanti kalau kita pergi dekat syurga, insyaAllah kita semua akan masuk syurga dan kita akan jumpa dekat sana. Kalau dah masuk, kita akan jumpa biri-biri itu. Mungkin jumpa unta atau mungkin tak tahu. Tapi kita dah pasti. Dah pasti dekat sana ada. Okay. So tengok macam mana Rasulullah dia susun di antara semua. Okay. Okey, komen yang terakhir, yang ketiga dan yang terakhir, di antara orang yang pesakit, 3 orang itu, orang yang paling baik, orang yang hati dia selalu lembut, yang dia terima hak,
yang pesakit dia macam nikmat bukan satu kesusahan adalah orang buta. So orang al-a'ma, dia yang tak boleh nampak, dia lebih baik pada semua sakit-sakit yang lain. Kenapa? Sebab Rasulullah dia bagi tahu al-hadits al-qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Rasulullah, itu panggil dia hadis qudsi. Qala man ibtalaituhu bihabibatayhi adkhaltuhu al-jannah. Sesiapa yang Allah ambil pelihatan daripada mata dia, Allah akan membalas balik kepada dia dengan syurga. Okay? So semua sakit-sakit mungkin orang pesakit tak terima, atau dia macam tak suka, atau iman dia akan macam kurang sikit. Tapi orang yang dia pesakit dengan mata, apa-apa sakit yang dengan mata, macam tak nampak jelas, atau macam selalu dirasa macam blur, atau tak boleh nampak langsung, dia orang yang baik. Dan macam boleh kata darjat atau kedudukan dia lebih tinggi pada orang yang pesakit yang lain. Naam. Okey, hadis yang seterusnya, qala as-sabi'u an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه أي حاسبها. Hadis yang seterusnya daripada Abu Ya'la bin Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang bijak ialah mereka yang mengambil berat tentang dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah mereka yang menuruti hawa nafsunya sedangkan dia bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang diradai. Hadis riwayat Imam Tirmizi, katanya hadis ini bertaraf hasan. Imam Tirmizi dan para ulama yang lainnya menyatakan bahawa erti dana nafsah yang bermaksud tengok di sini, sesiapa yang dia dah fokus sama dengan saya tadi dengan hadis yang sebelum dia, sekarang saya akan berkait di antara hadis ni dan hadis yang sebelum dia. Apa maksudnya? Hadis yang di sini Rasulullah dia bagi tahu setiap orang yang lemah, kalau dia buat apa yang dia suka, dia selalu makan apa yang dia mencintai, selalu dia pergi ke tempat yang dia suka, apa semua selalu atba'a nafsahu hawaha, apa yang dia suka dia buat, itu tak baik sebenarnya. Kenapa? Sebab tiga orang tadi yang mereka dapat apa-apa yang mereka minta, apa-apa yang mereka suka, banyak harta, banyak duit. Okey, apa terakhir dia? Kalau satu orang dia dah sampai puncak, apa yang selepas puncak itu? Dia akan duduk dekat sana? Tak boleh. Dia akan turun balik. Tak ada satu benda yang dia akan naik dan dia akan sambung naik. Sampai mana? Sampai ke langit. Okey, tak boleh masuk ke langit. Kena turun balik. So maknanya kalau kita dah sempurna, semua benda, banyak kereta ada, macam-macam rumah ada, macam-macam makanan boleh dapat, semua buah-buahan, itu satu alamat yang bahaya sebenarnya. Kalau kita setiap hari masih dapat masalah, masih dapat kesusahan, apa semua, itu alamat yang bahaya sebenarnya. Ramai orang macam tak suka. Tapi sebenarnya kena rasa gembira dan seronok. Sebab kita belum sampai puncak itu. Kalau dah sampai puncak dan hari yang sama kita mati, Alhamdulillah. Tapi kalau dah sampai puncak dan ada lagi setahun, 2 tahun, 10 tahun, apa boleh buat? Itu macam satu alamat yang bahaya. So di sini dia kata mendana, selalu dia menhisap. Apa yang buat, apa yang susah, kenapa ada satu kesalahan, kenapa ada satu masalah, selalu dia menhisap kepada diri sendiri. Tapi kalau semua dah perfect, semua sempurna, okey, terakhir dia akan turun balik. Naam. Okey, hadis yang seterusnya, qala ats-tsaminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Qala hadithun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ciri-ciri sebaik-baik Islam dalam diri seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan keuntungan kepada dirinya. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi dan lain-lain. Ya, so kita di sini diperlukan untuk biawayan.
Bila akan kata ini tak berkait sama dengan saya, bila kita kata ini berkait dengan kita. Piawaian dia adalah agama. Itu sahaja. Apa yang berkait dengan agama, itu berkait dengan diri sendiri. Apa yang berkait dengan dunia, dengan kerja, dengan apa yang lain, itu tak berkait dengan diri sendiri. Contohnya, kita berjalan di dalam jalan, okay? Dan kita nampak satu orang yang minum arak. Dan saya kata, ni orang asing, saya tak tahu dia, okay, dan dia sambung. Ni tak berkait sama dengan saya. Itu salah sebenarnya. Sebab dia dah buat satu masalah yang berkait dengan agama satu. Lagi satu, kalau semua ahli masyarakat minum arak, Allah akan bagi azab untuk semua ahli masyarakat walaupun ada satu orang yang saleh, yang baik. Okay? So, ini berkait dengan saya. Okay? So, kena nasihat kepada dia. Okay? Kalau satu orang macam marah, dan kemukaan dia atau marah dia macam terlalu banyak, boleh nasihat kepada dia. Okay? Sebab ni kita ukhuwah Islamiyah. Mungkin dia akan sakit hati nanti, atau dia akan jatuh, satu masalah akan membuat kepada dia. Okay? Tapi kalau nampak satu orang yang dia datang contoh daripada pasar contoh, dan tanya dia, datang dari mana? Kenapa tanya dia? Mungkin dia datang daripada satu tempat yang dia tak suka nak bagi tahu dari mana. Okay? So, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasu'ukum. Tak payah tanya satu soalan yang tidak ada makna. Okay? Boleh tanya satu benda yang penting. Okay? Selalu kita akan fokus nak tanya apa yang diperlukan, apa yang dia sesuai dengan orang yang kita tanya. Macam tu. Itu sahaja. Ini piawaian untuk tarkuhu ma la ya'ni. Okay. Hadis yang terakhir di dalam ni buku, di dalam bab al-muraqabah di sini, dan rasanya hadis yang terakhir untuk majlis hari ini. Qala at-tasi'u عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره. Maksud hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibn Umar radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak perlu dipersoalkan kepada seseorang lelaki. Sayyidina Umar. Kata fi ini. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak perlu dipersoalkan kepada seseorang lelaki itu tentang mengapa dia memukul isterinya. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Okey, di sini hadis ni sebenarnya hadis dhaif. Okey. Kita kena tanya dia kenapa pukul isteri. Ni satu. Dua, kalau walaupun hadis ni hadis dhaif, sebab banyak hukum syar'i di dalam syariah kita ikut hadis dhaif sebab tak ada hadis sahih. Okey, kalau kita nak ikut hukum hadis ni, apa hukum dia? Okey, so kita kata la yus'alur rajul, jangan tanya dia daripada orang yang biasa, daripada orang enemy contoh, atau daripada jiran. Okey, tak boleh tanya. Tapi kalau qadi dekat mahkamah, atau satu ustaz dia tanya satu orang kenapa pukul isteri, ni hak dia untuk tanya, dan hak dia untuk tahu kenapa. Atau mak mertua dia nak tanya kenapa pukul anak saya, contoh. So kena jawab. So ni jangan tanya kepada orang yang asing yang tidak ada berkaitan dengan orang yang dah pukul. Tapi kalau orang yang dia nak mengeluarkan satu hukum, dia nak menjelaskan apa masalah, apa semua, ni hak dia untuk tanya. Dan untuk suami itu, dia mesti jawabkan kenapa dia pukul isteri. Naam. Okey, kita akan berhenti di sini insyaAllah. Dan insyaAllah akan sambung minggu depan hari Rabu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.